اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 13, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 13, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ada pun had, yakni sakatan yang tertentu fardu daripada ilmu sir itu. Dan ada pun had, yakni sakatan yang tertentu fardu, yata'ayyanu farduhu, yang tertentu fardu, yang kita panggil fardu ain. Yang tertentu fardu yang kita panggil fardu ain. Fardu yang tertentu atas tiap-tiap mukallaf. Fardu yang tertentu atas tiap-tiap mukallaf. Itu dipanggil yang tertentu fardu. Contoh semayang yang tertentu fardu atas tiap-tiap mukallaf. Ada yang fardu tetapi tidak tertentu atas tiap-tiap mukallaf. Maknanya kalau orang lain sudah buat, maka orang mukallaf yang lain sudah tidak berdosa. Itu fardu tapi kifayah dia panggil. Ini yang tertentu fardu, yang tertentu atas tiap-tiap mukallaf, yang kita panggil fardu ain. Apa ain? Yang tertentu atas tiap-tiap seseorang mukallaf. Itu fardu ain. Dan ada pun had, sakatan yang tertentu fardu, yang tertentu kefarduan ini atas tiap-tiap mukallaf daripada ilmu sir, yakni ilmu tasawuf. Daripada ilmu sir, yakni daripada ilmu tasawuf itu mengenal bagi yang mewajib akan dia. Mengenal bagi yang mewajib akan dia akan ilmu sir, dan yang meneguh akan dia akan ilmu sir, hingga hasilah bagimu membesar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niat membesar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niat dan ikhlas baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat yakni niat yang hasanah, niat yang baik. Dan niat yakni niat yang hasanah, niat yang baik, dan ikhlas baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejahtera aman. Itu ayat kita.
Dan ada pun had yang tertentu fardu daripada ilmu sir, yakni ilmu tasawuf itu, mana mengenal, yakni mengetahui. Mengenal yakni mengetahui, tetapi di sini bukan mengenal hak berkaitan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid mengenal, mengetahui, itu lain makna. Sekarang mengenal, mengetahui ilmu sir, lain makna. Mengenal, mengetahui ilmu pekoh, ada sama dengan mengenal, mengetahui ilmu sir. Maknanya ilmu sir, ilmu pekoh, mengenal, mengetahui. Kita tahu. Hak ilmu sir, ilmu pekoh, kita tahu serta kita beramal. Adapun mengenal Allah, mengenal Rasul, hak tu mengetahui serta berpegang kejap di akidah serta dengan dalil hak tu. Permulaan agama mengenal, mengetahui akan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu makrifah, mengenal, mengetahui dengan bahawa jazam, pegangan yang putus, tu jazam, pegangan yang putus yang bertepatan dengan pegangan sebenar. Pegangan yang putus tadi itu terbit daripada dalil. Itu makrifah, mengenal dalam pembicaraan ilmu tauhid. Ini pembicaraan ilmu sir, ilmu tasawuf, furu'uddin, cabang agama. Adapun mengenal Allah itu ilmu tauhid, ilmu usuluddin, tapak agama. Jadi di sini mengenal, mengetahui hak furu'uddin. Mana mengenal akan sifat-sifat kepujian, mengetahui akan sifat-sifat kepujian, mengenal, mengetahui akan sifat-sifat kecelaan. Itu mengenal. Jangan tukar dengan terdahulu bicara berkaitan dengan mengenal dan mengetahui akan Allah dan akan Rasul. Makrifah akan Allah dan makrifah akan Rasul, yang ianya adalah permulaan yang wajib pada agama. Itu permulaan yang wajib pada agama, ilmu usuluddin. Mengenal, mengetahui, mengenal akan Allah dan Rasul. Yang kita duk sebut semua tu aqaidul iman yang 50 tu lah. Itu aqaidul iman yang 50. Itu adalah mengenal akan Allah dan Rasul, yang ianya adalah permulaan agama. Permulaan yang wajib pada agama adalah mengenal akan Allah dan Rasul, dengan bahawa mengenal dan mengetahui akan aqaidul iman yang 50 yang berkait dengan sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Hak tu hak usuluddin. Itu mengenal akan Allah dan Rasul. Di sini mengenal bagi yang mewajib akan dia. Bagi yang mewajib akan dia. Bagi sifat-sifat kepujian yang mewajib akan dia, yang mewajib akan ilmu sir tadi ni, yang mewajibkan akan dengan bahawa yang wajib kita semakan sifat-sifat kepujian ni ke dalam hati kita. Kena tahu sifat-sifat kepujian yang wajib atas kita, sema sifat kepujian ni ke dalam hati kita. Dan yang menegah akan dia. Dan yang menegah akan dia. Yang menegah akan ni sifat-sifat kecelaan. Sifat-sifat kecelaan yang wajib kita tegah, kita pelihara hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Yang wajib kita tegah daripada hati kita, yang wajib kita pelihara daripada hati kita. Mengenal akan sifat yang kepujian yang wajib kita semar ke dalam hati kita, dan mengenal, kenal tahu akan sifat kecelaan yang wajib atas kita tegah
dan pelihara hati kita daripada sifat kecelaan. Hingga hasil bagimu membesar akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membesar akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan niat, yakni niat yang hasanah, niat yang baik dan ikhlas baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejahtera amal. Sejahtera amal, selamat amal daripada sifat-sifat kecelaan yang membinasakan, yang membatalkan pahala amal. Dengan sifat kepujian, hasil bagi kitanya membesarkan Allah, kemudian niat yang baik, kemudian ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Apabila kita semua sifat-sifat kepujian yang wajib fardu ain kita kenal, tahu, dan pula apabila kita kenal akan sifat-sifat kecelaan yang wajib atas kita tegah dan pelihara hati kita, maka sejahteralah amal kita daripada sifat-sifat kecelaan yang membatalkan pahala amal. Rekah je ni hak sakatan fardu ain daripada ilmu sir, ilmu tasawuf. Dan kebanyakannya yang demikian itu, kebanyakan yang mewajib akan dia, yang menegah akan dia daripada sifat-sifat kepujian dan daripada sifat-sifat kecelaan, tersebut di dalam kitab ini, kitab Minhajul Abidin, insya-Allah taala. Kebanyakan pembicaraan sifat-sifat kepujian dan juga sifat-sifat kecelaan yang tertentu fardu, yang tertentu atas tiap-tiap mukallaf kefarduan, yang kita panggil fardu ain, daripada ilmu tasawuf, hak sakatan dia. Sakatan ilmu sir, sakatan ilmu tasawuf. Jadi yang terdahulu, yang panjang lamanya adalah sakatan fardu ain daripada ilmu tauhid. Sekarang masuk sakatan had dipanggil. Sakatan fardu ain daripada ilmu sir. Nanti di bawah tu pula masuk pula kepada sakatan daripada ilmu syariah yang kita panggil ilmu fiqh. Yang tertentu yang wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf belajar dan mengetahui akan dia. Daripada ilmu syariah, ilmu fiqh. Tapi panjang sedikit dalam kitab kita ni adalah hak sakatan fardu ain daripada ilmu tauhid. Panjang tu bicara. Hak bicara sakatan fardu ain ilmu tasawuf ni 2 baris je. Terus masuk kepada dan ada pun had sakatan yang barang yang wajib yang dituntut daripada ilmu syariah, ilmu fiqh, terus pergi kepada ilmu fiqh hak fardu ain pula. Maknanya pendek sahaja pada pembicaraan hak fardu ain tasawuf, sakatan dia. Hak fardu ain tauhid yang panjang dibicarakan dalam kitab Minhajul Abidin, dan termasuk terdahulu pun sudah berulang kali penekanan ilmu. Hak yang pertama ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Itu ilmu yang pertama. Kemudian disusuli dengan ilmu yang kedua, yang ketiga. Di awal kitab, ketika memulai pembicaraan 7 aqabah dalam kitab Minhaj secara ringkas, secara kasar. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin ni saya mulai di pembicaraan aqabah yang pertama, ilmu. Saya mula di ilmu sahaja. Tapi sebelum daripada tu, Imam Ghazali mendatangkan pembicaraan 7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin secara ringkas. Dimulai dengan aqabah ilmu, kemudian taubah, aqabatul awaik, aqabatul awarik, aqabatul bawais, aqabatul qawadih, aqabatul hamdi wasyukri. Jadi 7 aqabah dalam kitab Minhaj. Jadi sebelum masuk kepada aqabah yang pertama, ilmu secara terperinci, Imam Ghazali terlebih dahulu mendatangkan 7 aqabah ni,
7 bonggok, 7 peringkat ni secara, dia panggil secara ijmal, secara ringkas. Secara ringkas bicara dah 7 Aqabah. Barulah diperincikan tiap-tiap satu Aqabah. Tapi saya hanya ambil di Aqabah ilmu yang secara terperinci. Ketika memulai pembicaraan Aqabah ilmu yang pertama di awal kitab, Imam Ghazali sudah menekankan berkaitan dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, pergi kepada ilmu fiqh untuk mengabdikan diri akan Allah, pergi pada ilmu tasawuf untuk memelihara hati kita daripada sifat-sifat yang akan membatalkan pahala ibadah yang kita lakukan. Itu di awal kitab Minhajul Abidin. Di mana kitab Minhaj ni dimulai dengan khatrah samawiyah. Maknanya kalau kita panggil keinsafan daripada Allah Subhanahu wa taala, mari keinsafan. Ini kitab Minhaj. Bila mari keinsafan, lintasan di hati untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali pandu lalu dah. Ini saya biasa sebut berulang kali ni. Yang mana terkadang terdahulunya jauh daripada agama, tak berapa peduli manalah. Semayang kadang-kadang, semayang kadang-kadang tidur. Semayang tak pernah tinggal, tapi setakat sekadar semayang gitu je. Ilmu-ilmu tak belajar. Ada juga seumpama tu. Bila mari keinsafan, yang terkadang semayang langsung tidur terkadang. Bila mari keinsafan ni bagai-bagai punca yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagai-bagai punca keinsafan yang diatur oleh Allah. Terkadang kerana kita berkahwin dengan pasangan yang baik. Terkadang kerana kita jumpa kawan yang baik, dinasihati oleh kawan sentiasa. Akhirnya mari keinsafan. Terkadang kerana faktor umur. Kita umur meningkat. Kita melihat kawan-kawan kita seorang-seorang meninggal, mati. Maka marilah keinsafan. Bila mari keinsafan itulah kita nak balik pada jalan agama. Mana jalan agama? Jalan agama mana? Satu-satu kumpulan kamilah hak jalan agama yang sebenar. Satu kumpulan lagi, dak, mereka bukan jalan agama yang sebenar. Kamilah jalan agama yang sebenar. Satu kumpulan yang lain, dak, hak tu dak sebenar belaka tu. Kami yang sebenar. Kita pun nak nilai macam mana? Hak mana sebenar yang sebenar-benarnya? Nak nilai macam mana? Sebab kita jahil. Kita balik pada ilmu. Ilmu mana? Ada kitab Minhaj ni. Belajar ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana kumpulan sekalipun mengaku dia sebenar, tapi tidak ada penekanan berkaitan dengan ilmu mengenal Allah, atau dok sebenar. Walaupun dia cakap tu comel je nampak. Uniform pun comel je nampak. Tapi penekanan ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul. Ilmu yang pertama untuk sah ke-6 rukun iman, tidak dititik beratkan. Rukun iman 6 perkara, semua orang tahu belaka orang Islam ni. Ada ni. Tidak dititik beratkan. Itu bukan jalanan agama sebenar. Mana ada kitab Minhaj? Ghazali akan susun daripada keinsafan. Yang pertama-tama, belajar ilmu untuk mengenal Allah dan Rasul. Untuk memastikan kita ni berpegang dengan akidah yang sebenar. Untuk mesti kita ni sah ke-6 rukun iman. Kemudian kita nak mengabdikan diri akan Allah. Belajar pula ilmu untuk memastikan pengabdian diri kepada Allah ni sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semayang macam mana Nabi semayang? Sallu kama raaitumuni usolli, Nabi perintah. Semayanglah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku semayang. Macam mana tahu Nabi semayang? Kena ngaji dalam kitab lah. Kitab-kitab yang dikarangan oleh ulama-ulama muktabar, ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya mengarang kitab fiqh untuk cerita macam mana semayang yang Nabi semayang. Jadi kita pun nak semayang sebagaimana hak Nabi semayang.
Ni belajar ilmu dalam berkaitan nak mengabdikan diri akan Allah. Zuhir. Ini dah kita minhaj. Semayang. Ada semayang umpama semayang khalaq bi rafi'. Orang Badawi yang Nabi kata fa innaka lam tusalli, kamu belum sembahyang. Ni hadis ni masyhur ni, kita biasa dengar hadis ni. Daripada hadis ni lah Nabi bersabda keluar rukun semayang tu, iza kunta ila salah fakabbir summa qra ma tayassara minal Quran summarka hatta tatma'inna raki'an. Ni hak rukun 13 ni. Bila kamu berdiri maka hendaklah kamu takbir, maka hendaklah kamu baca. Ni hak ayat-ayat yang mudah daripada Al-Quranul Karim. Maka hendaklah kamu rokok serta kamu tamakninah dalam rokok. Ni hadis panjang ni. Bagaimana hadis ni? Hadis asalnya khalaq bi rafi' lah. Semayang, tapi Nabi kata kamu belum sembahyang. Jangan pula kata semayang. Pandailah khalaq bi rafi' semayang. Bagi dia pandai, tapi Nabi kata dok semayang. Khalaq bi rafi' ini disembahyang depan Nabi SAW. Faham tak? Khalaq bi rafi' ni semayang depan Nabi. Kalau dia tidak anggap diri dia pandai, berani nak buat semayang depan Nabi? Macam kita lah, macam kita. Kita cerita hak kerja dunia lah. Kita buat satu kerja yang ada dekat kita tu orang yang pakar dalam pekerjaan tu. Kita berani nak buat kalau kita tak yakin kita pandai. Kalau kita buat seorang, kita reka je. Kita reka je lah. Tapi kita nak satu kerja tu, ada dekat kita nak kerja tu orang pandai. Kita ni agak-agak je, gamuk-gamuk je. Ada orang pandai, kita buat tak? Tak buat, tak berani. Tak berani nak buat. Dah ada orang pandai. Malu kita nanti. Tapi kalau tak ada orang, kita buatlah reka-reka. Ada ni. Maknanya kalau yakin pandai, sahih pandai, baru ni buat. Jadi khalaq bi rafi' ni semayang depan Nabi. Makna apa ni? Dia berasa dia pandai. Sebab macam tadilah, kau tak pandai, kau akan boleh semayang. Ni ayat ni banyak sekarang ni. Orang ceramah pun ada guna ayat ni. Kau tak pandai, takkan boleh semayang. Boleh semayang tu pandai. Pandailah semayang di 5 waktu. Bilang rakaat pandai. Rukun 13 pandai sebut. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Ada ni. Jadi rasa pandai ni macam khalaq bi rafi'. Tenggok orang panggil. Bukan tenggok. Rasa pandai. Berani semayang dekat dengan Nabi. Sebab apa? Dia rasa dia pandai. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Jadi sampai sekarang ni perangai khalaq bi rafi' ni ramai. Orang ceramah boleh kata gitu, buat mudah semayang ni. Mula-mula dia semayang depan Nabi. Berani dia. Nabi kata kamu belum semayang. Dia semayang pula sekali lagi. Berani dia. Lepas tu dia mari jumpa dengan Nabi. Nabi kata kamu belum semayang. Semayang kali yang ketiga. Ni hebat orang ni. Semayang kali pertama depan Nabi tu hebat dah. Hebat dah lah. Nabi ada. Dia semayang depan Nabi, kau tak berasa pandai, tak akan berani. Lepas Nabi kata, kamu belum semayang, dia pergi semayang pula. Hebat. Kali yang kedua, kamu belum semayang, dia semayang pula kali yang ketiga. Hebat. Kali yang ketiga, baru Nabi kata, kamu belum semayang, baru ni ngaku tak pandai. 3 kali. Dengan Nabi ni. Dengan Nabi ni. 3 kali baru ngaku tak pandai. Ni. Jadi ilmu macam mana kita nak mengabdikan diri akan Allah. Ilmu fiqh di awal kitab Minhajul Abidin. Pergi pada ilmu yang berkaitan dengan hati. Pergi di ilmu tasawuf. Disusun-susun di awal kitab Minhaj. Tujuh akabah secara ijman. Masuk kepada cerita bab ilmu. Akabah yang pertama, akabah ilmu. Penekanan bab ilmu. Imam Ghazali mulai ilmu mana? Ilmu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau mengabdikan diri akan Allah. Itu ilmu pertama-tama. Ilmu mengenal akan Allah, kemudian engkau mengabdikan diri akan Allah. Itu yang pertama, mengenal Allah. Nak mengabdikan diri akan Allah, Imam Ghazali pergi pula pada ilmu fiqh. Ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah,
terkadang engkau berpegang dengan akidah yang menyalahi akidah yang sebenar, ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang berterbangan. Pergi pada ilmu yang kedua, ilmu fiqh. Didatangkan contoh bab sembahyang, contoh dalam kitab Minhaj. Terkadang engkau melakukan ibadah, engkau sembahyang berpuluh-puluh tahun, kata Imam Ghazali, dalam keadaan menyalahi ini sembahyang yang sebenar. Engkau sembahyang ni puluh-puluh tahun, tapi dalam keadaan engkau sembahyang menyalahi sembahyang yang sebenar, puluh-puluh tahun sembahyang, kata Imam Ghazali rahimahullah. Tapi kalau kamu sembahyang yang tidak mendapati syariat yang sebenar, dalam keadaan kamu tidak mengetahui kamu sembahyang itu tak betul. Nabi Imam Ghazali sebut kata beberapa tahun, beberapa masa engkau beribadah dalam keadaan taharahnya tak betul, sembahyangnya tak betul, dalam keadaan engkau tidak menyedari. Itu ilmu yang kedua. Pergi pula pada ilmu yang ketiga di awal pembicaraan akabah ilmu. Masuk pula kepada sakatan, apa ilmu yang fardu ain dan apa sakatan dia. Apalagi pada ilmu fardu ain, Imam Ghazali sebut tauhid, tasawuf, fiqh. Hak sebelum tu tauhid, fiqh, tasawuf. Apalagi kepada ilmu dan sakatan ilmu, tauhid, tasawuf, fiqh. Tukar. Sebab apa? Sebab fiqh dengan tasawuf, tasawuf dengan fiqh sama, furu'uddin. Fiqh dan tasawuf, tasawuf dan fiqh sama, dipanggil ilmu furu'uddin, cabang agama. Adapun ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, itu ilmu yang pertama-tama tak boleh nak litah tu. Ini susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi terdahulu bicara had sakatan fardu ilmu tauhid, hak ni masuk had sakatan ilmu tasawuf, barulah pergi pada had sakatan fardu ain daripada ilmu fiqh. Jadi tauhid, tasawuf, fiqh. Tadilah fiqh, tasawuf, tasawuf ke fiqh, dia furu'uddin. Tapi dalam kitab Minhaj di awal fiqh, tasawuf, dalam kebanyakan kitab yang lain pun fiqh, tasawuf, tauhid, fiqh, tasawuf. Itu susunan dia. Susunan ilmu, tertib ilmu. Tapi bukan kata boleh pilih-pilih nak ambil ilmu yang pertama sudahlah. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf tak ambil, tak ada agama. Ada ni. Nak ambil ilmu pertama, kedua sudahlah. Tauhid dengan fiqh, tasawuf tak ambil, tidak cukup agama. Agama Islam, iman dan ihsan, itu agama. Cuma susunan dia, tauhid, fiqh, tasawuf, kebiasaannya, kebiasaan kebanyakan kitab, ataupun tauhid, tasawuf, fiqh, tak ada apalah tu. Jadi Imam Ghazali susun tauhid, tasawuf, fiqh, Imam Ghazali datangkan sakatan. Kemudian kemah moleklah bahagian sakatan fardu ain daripada ilmu tauhid. Sakatan fardu ilmu tauhid atau kena kemah molek. Dia kalau kira-kira fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh ni, fardu ain tauhid lah hak paling sedikit. Kalau kira-kira, hak paling banyak fardu ain adalah ilmu fiqh. Fiqh yang paling banyak fardu ain. Ada ni. Ilmu tauhid yang paling sedikit. Maknanya ilmu tasawuf ni hak pertengahan. Tapi walaupun ilmu fardu ain tauhid itu sedikit, kalau dak letak pengajian molek, tak lulus fardu ain tauhid. Untuk memastikan sah ke-6 rukun iman. Itu utama sekali rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita fokus molek-molek hak fardu tauhid ni sekejap aje. Sekejap aje. Untuk sah rukun yang pertama, rukun yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke-6, dia sekejap je, tapi kena fokus molek. Sebab pembicaraan ilmu tauhid ni luah. Yang luah-luah tu fardu kifayah secara mendalami. Secara mendalami tu fardu kifayah. Tapi fardu ain pun sifat 20 kena perici molek.
Hak fardu ain separuh kena, hak separuh hak kena perici molek hak qada fardu ain dia. Tambahan pula pada masa sekarang ni tak sama macam dulu. Dulu dia tidak ada langit terbuka. Tidak datang pahaman-pahaman akidah yang terpesong. Sekarang ni langit terbuka. Orang mengajar di Indonesia kita boleh ikuti. Orang mengajar di Fatani kita boleh ikuti. Kita sebut hak mengajar bahasa Melayu lah. Hak orang belajar hak negara luar Asia Tengah tu hak reti bahasa Arab. Kita sebut kita ni orang reti bahasa Melayu ni. Maknanya hak mengajar Indonesia kita boleh ikuti. Hak mengajar di Fatani kita boleh ikuti. Jadi langit terbuka. Terbuka ilmu yang sebenar dan terbuka juga ilmu yang salah. Ilmu berkaitan dengan pegangan sebenar, alhamdulillah terbuka. Tapi hak ajar pegangan salah pun terbuka juga. Yang mana hak qadar fadha ilmu tauhid ni, yang mana hak beberapa masalah hak berkaitan dengan ilmu tauhid, yang mana kalau kita jahil akan kalau kita jahil menyebabkan kita ni berpegang dengan i'tiqad ahli bid'ah. Ada tak? Mana beberapa masalah yang membezakan antara i'tiqad ahli sunnah dengan i'tiqad ahli bid'ah, itu pun fardu ain. Kemudian pula Mazali pergi pula yang kita baca terdahulunya, satu-satu perkara bab pegangan kalau kita tidak kemah molek, jahil kitanya, menyebabkan tidak selamat akidah kita daripada akidah terpesong, maka wajib fardu ain kita kena mengetahui juga hak beberapa perkara yang mana dahulu mungkin kita tak pandai, tak apa. Sebab tak mari hak pahaman-pahaman yang pelik-pelik yang terpesong dalam bab akidah ni. Sekarang ni mari macam-macam. Mana kalau dulu tak fardu ain pun, tak pandai pun tak apa. Selamat kita daripada hak terpesong ni. Tapi sekarang kadang-kadang timbul satu-satu pembicaraan bab pegangan. Kalau kita tu jahil, tak selamat kita daripada binasa pegangan, maka belajar perkara tersebut wajib fardu ain juga untuk pada masa kita sekarang. Hak fardu ain tauhid. Ni pergi kepada fardu ain tasawuf. Hak dia. Nah, di hadapan nanti dia akan datangkan pula hak fardu kifayah daripada ilmu tauhid, fardu kifayah daripada ilmu sir, ilmu tasawuf, fardu kifayah daripada ilmu fiqh. Dia akan bicara di hadapan. Jadi hak-hak yang tertentu fardu daripada ilmu sir, kena tahu akan sifat-sifat kepujian yang wajib sema ke dalam hati, dan mengetahui sifat-sifat kecelaan yang wajib kita tegah dan kita pelihara daripada hati kita. Hingga hasil bagimu membesarkan Allah Ta'ala. Membesarkan Allah dengan kita sentiasa bertaubat. Membesarkan Allah dengan sentiasa kita syukur. Membesarkan Allah dengan sentiasa kita takut dan harap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membesarkan akan Allah dengan kita redha akan perkara yang Allah atur kepada kita. Itu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat, ini niat yang baik dan ikhlas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejahtera amal daripada sifat-sifat kecelaan yang wajib atas kita tegah dan pelihara hati kita. Riya, ujub, takabur, hasad. Itu sifat-sifat kecelaan yang membinasakan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Jadi dengan had kadar fardu ain ni, sejahtera amal, hingga sejahtera amal daripada sifat-sifat kecelaan yang membinasakan pahala amal. Berkait dengan sah batal amal, itu ilmu tauhid, ilmu fiqh. Nak sah semayang, akidah kena betul. Nak sah semayang, fiqh kena betul. Semayang ke, puasa ke, zakat ke, haji samalah.
Berpegang dengan akidah yang kafir wal izabillah, sembahyang tidak sah, puasa tidak sah, zakat haji tidak sah, wajib diqadakkan kemudian. Kemudian nak sah sembahyang puasa zakat haji ni, pekoh kena comel. Nak sah sembahyang, supaya sembahyang tu bukan sembahyang macam kholak beropek tadi, yang Nabi kata kamu belum sembahyang, kena comel pekoh. Kita berjemaah nak dapat fadilat 27, kena comel hukum hakam pekoh berjemaah. Apakah syarat untuk sah berjemaah? Kena belajar bab syarat untuk sah berjemaah. Sebab ulama susun dalam kitab pekoh tajuk babul jamaah. Dia ada khas tajuk jemaah. Apa syarat untuk sah berjemaah? Dalam kitab Wisyahul Afrah didatangkan 12 syarat untuk sah berjemaah. Tidak melengkapkan syarat ni, bukan hanya luput fadilat 27, fadilat berjemaah, batal sembahyang teguh. Kena belajar molek. Pekoh untuk sah. Ni kadang-kadang tajuk muafiq masbuk pun tak pernah belajar. Lepas tu nak kena jemaah macam mana? Kena belajar molek lah. Berjemaah 5 waktu. Berjemaah lama sangat dah. Sebut muafiq masbuk cengang. Cengang tak tahu pun. Tak pernah belajar pun. Kalau sekolah rendah, muafiq masbuk ni darjah 5. Ilmu darjah 5 muafiq masbuk ni. Darjah 5 umur berapa? 10 tahun. No, 11 tahun. Darjah 5 ilmu muafiq masbuk ni. Kita umur berapa? Tak pernah belajar pun muafiq masbuk. Apa ada ni? Ilmu darjah 5 je muafiq masbuk ni. Ilmu budak-budak je. Nak berjemaah tapi tak pernah belajar pun muafiq masbuk. Untuk macamkan sah semayang. Tu sah. Akidah kena betul, pekoh kena betul, sah. Nak pelihara amal daripada perkara membatalkan pahala. Hak tu hak membatalkan pahala, sifat-sifat kecelaan yang wajib atas kita tegah dan pelihara hati kita. Hak tu yang membatalkan pahala amal. Yang membatalkan amal, tauhid pekoh. Membatalkan pahala amal, ilmu tasawuf. Dan kebanyakannya yang demikian itu, kata Imam Ghazali rahimahullah, tersebut dalam kitab ini, kitab Minhajul Abidin, insya-Allah ta'ala. Ada yang kitab Minhaj. Hak kadar, fardu ain daripada ilmu tasawuf, ada dalam kitab Minhajul Abidin. Hak kadar, fardu ain ilmu tasawuf ada dalam kitab Minhajul Abidin. Tetapi dalam kitab Minhajul Abidin ni, dia sudah secara pembicaraan yang panjang. Pembicaraan yang panjang. Tapi hak kadar fardhu ain ilmu tasawuf ada dalam kitab Minhajul Abidin. Tetapi untuk permulaan kitanya, kitab Penawar Bagi Hati, yang mana Syekh Qadir Al-Mandili himpunkan 10 sifat kecelaan dalam kitab Penawar Bagi Hati, diiringi dengan 10 sifat kepujian hak kadar fardhu ain yang almarhum Syekh Abdul Samad Syekh Qadir Al-Mandili himpun, ambil daripada kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kitab Ghazali juga. Kitab Arba'in fi Usuluddin. 40 tajuk dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Bukan Arba'in hadis 40 Imam Nawawi. Tu Arba'in hadis 40 tu Imam Nawawi. Ni Arba'in fi Usuluddin. Dia ada bahagi 4 kisim, 4 bahagian. Al-Qismul Awal bicara tauhid, ada 10 tajuk. Al-Qismus Tsani bahagian kedua bicara pekoh, ada 10 tajuk. Al-Qismus Salis bahagian ketiga ada 10 tajuk pada membicarakan 10 sifat kecelaan. Al-Qismur Rabi' bahagian keempat ada 10 tajuk pada membicarakan 10 sifat kecelaan. Jadi ada 40 tajuk. 10 tajuk yang pertama tauhid, 10 tajuk yang kedua pekoh, 10 tajuk yang ketiga keempat tasawuf. Itu jalanan Imam Ghazali. Tauhid, pekoh, tasawuf. Bukan tasawuf saja, itu bukan jalanan Imam Ghazali. Jadi daripada kita Arba'in fi Usuluddin itulah
Syekh Qadir Mandili dihimpun dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi kalau kita nak sebagai muqaddimah permulaan ngaji fardu ain tauhid, fardu ain tasawuf, buka kitab Penawar Bagi Hati. Dan kitab Minhaj ada belaka. Tapi lagi panjang kitab Minhaj ni. Dan kitab Minhaj selepas bicara akabah yang pertama, akabah ilmu, akabah yang kedua, akabatut taubah. Panjang dah kitab Minhaj Imam Ghazali. Akabatut taubah. Lebih panjang pembicaraan nak banding dengan kitab Penawar Bagi Hati, sifat mahmudah yang pertama adalah taubah. Imam Ghazali bahagikan dosa, ada dosa usul agama, ada dosa furung agama. Itu kena pergi molek lah. Dosa usul agama, pegangan yang kufur, pegangan yang bid'ah, taubah itu dulu. Dosa furung agama, barulah dosa hak zahir fiqh, dosa hak batin tasawuf. Dosa hak zahir fiqh ni ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan Allah kerana tinggal kefarduan, ada dosa berkait dengan anak Adam. Baru dibagi 3 pula. Kemudian apakah dia rukun taubah? Kemudian panjang kitab Minhaj, dosa dengan anak Adam pada agama, pada diri, pada harta, pada kehormatan, pada maruah. 5 dosa dengan anak Adam dan kitab Minhaj. Dan kitab Penawar Hati dia ringkas sedikit. Dan kitab Minhaj tu lebih panjang pembicaraan taubah akabah yang kedua. Akabah yang ketiga cerita bicara bab zuhud. Akabah yang ketiga. Akabah yang keempat pula cerita bab tawakul, bab tafwid, bab sabar, bab redha. Itu semua ada kitab Penawar Hati belaka tu. Tapi dalam kitab Minhaj lengkap lah. Tapi dia sudah panjang, detail. Permulaannya kitab Penawar Bagi Hati. Akabah yang kelima pula bicara bab khauf dan rojak. Akabah yang keenam pula bicara bab riya, ujub, bicara bab ikhlas, bicara bab zikru minnah. Kemudian akabah yang ketujuh pula bicara berkaitan dengan syukur. Yang panjang adalah di akabah yang ketiga. Bicara bab nafsu tu panjang dah kitab Minhajul Abidin. Bicara bab hati, bicara bab sifat kecelaannya apa, takabur, sifat kecelaannya apa, hasad, sifat kecelaannya apa, istiqjal. Apa istiqjal? Gopoh. Itu sifat kecelaan. Nak kembali pada agama, gopoh. Tidak ikut tertib, disusun tak ikut. Sebenarnya gopoh. Nak naik tinggi tu, nak makam tinggi, syariat pun tak lepas. Gopoh ni lah di antara peluang besar syaitan menipu daya anak Adam. Dan sifat kecelaan lagi al-amal, panjang angan-angan. Dan kitab Minhajul Abidin ni. Tapi dia ialah Minhaj ni memang kalau kita belajar pondok, Minhaj ni ke pertengahan lah. Penawar Bagi Hati, Hidayatus Salikin, naik Minhajul Abidin, naik Syairus Salikin, nanti dia susunan. Naik kitab Hikam, kitab Adurun Nafi, dia ada susunan-susunan dia. Tapi kalau Minhaj ni ke pertengahan. Dan kitab Minhaj ni bicaralah mazhab Tirdah ni kan. Dan kebanyakannya yang demikian itu tersebut dalam kitab ini, kitab Minhajul Abidin insya-Allah. Jadi kitab Minhaj belajarlah. Tapi untuk mukadimah permulaannya sebagaimana kata Syekh Qadir Al-Mandili, kitab Penawar Bagi Hati yang dihimpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Cuma pembicaraan kitab Minhaj memang cukup panjanglah. Macam sebut tadilah, bicara taubah pun panjang, bicara zuhud pun panjang, bicara bab mata, bab telinga, bab lidah, bab pelihara perut panjang. Lepas tu bicara bab tawakul panjang. Bab tawakul, bab tafwid, bab sabar, bab redha. Di akabah yang keempat, akabatul awarid. Sebab kita ni perkara yang mengganggu kita ibadah rezeki.
Itu dalam kehidupan kita. Maka kena hadapi dengan tawakul. Imam Ghazali mendatangkanlah pembicaraan tawakul. Termasuk Imam Ghazali mendatangkan pembicaraan tawakul hok peringkat tinggi. Dalam kitab Minhajul Abidin. Kita ada bagai-bagai kebimbangan. Bimbang begitu, bimbang begini. Kita bimbang. Benda yang di luar pengetahuan kita. Yang kita tidak ada sebarang peranan. Kita tawakul ini kita ada peranan dalam mencari rezeki. Kita mencari rezeki serta kita tawakul. Ada banyak kebimbangan yang mana tidak ada kaitan dengan bahagian kita. Mana kita tak ada kaitan, tak ada peranan kitanya. Macam kita duk bimbang sekarang lah. Bimbang begitu, bimbang begini. Ada peranan tak kitanya? Tak ada peranan. Lepas tu kita berdoa dan tafwid serah bulat-bulat kepada Allah. Itu je bagian kita. Berdoa dan serah bulat-bulat kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita tak ada peranan. Tak ada peranan. Ni hok orang duk bimbang sekarang ni faham lah, tak payah sebut lah. Bimbang begitu, bimbang begini. Kita ada peranan ke tak? Kalau kita ada peranan boleh pergi jumpa tak apa. Boleh pergi jumpa? Kita tak ada peranan. Lepas tu tafwid serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peranan kita adalah perbanyakkan doa. Supaya terlindung kita daripada mereka yang tidak selayaknya untuk mengatur agama bangsa dan negara kita. Itu je. Orang tidak selayaknya untuk mengatur agama bangsa dan negara kita. Doa. Lepas tu selebihnya tafwid serah bulat-bulat kepada Allah. Sebab itu benda yang tidak ada mana apa? Tidak ada peranan kita, tidak ada. Pada masa akan datang bagai-bagai kebimbangan kita. Anak cucu kita masa akan datang macam mana? Ilmu kita tak sampai. Kita tafwid serah bulat-bulat kepada Allah. Macam ni. Ini hak dalam kitab Minhajul Abidin untuk supaya hati kita terpelihara daripada perkara-perkara yang mengganggu hati kita, yang menyebabkan ibadah kita tak sempurna. Dalam kehidupan kita ni, kita dikodokkan dengan kepayahan, dengan kesusahan, sabar. Kita bagai-bagai kesulitan ni, kita nak buat amal tak berapa sihat, kena redha. Tapi masalah kan bicara satu-satu lah. Tawakul macam mana, tafwidnya macam mana, sabarnya macam mana, redaknya macam mana. Ada kitab Minhajul Abidin. Tapi ni memang secara panjang lebar. Panjang lah nak banding dengan mukaddimah permulaan kita kata dalam kitab Penawar Bagi Hati. Bicara pula di akabah yang keempat. Akabah yang keempat yang membangkit kita kepada melakukan amal ibadah. Yang membangkit kita pada melakukan amal ibadah. Amal ibadah kita dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin dan meninggal kalangan zahir dan batin. Yang membangkit kita pada mengabdikan diri akan Allah, khauf dan raja. Khauf dan raja kena letak molek pula, kena letak jalan adil. Kalau khauf takut semata-mata akan bawa pada putus asa daripada rahmat Allah, daripada keampunan Allah. Kalau harap lebih-lebih menjadi apa? Dia panggil menjadi berani pula kitanya. Sebab apa? Harap lebih-lebih. Kena letak molek pula Mazali susung antara khauf dan raja. Tapi nak bicara khauf dan raja, Mazali mulai dengan apabila betul bagimu jalan. Betul jalan molek, boleh timbul khauf dan raja. Nak betul jalan ni lah fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Akidah kena betul, fiqh kena betul, tasawuf kena betul. Betul jalan barulah khauf dan raja. Kalau jalan tak betul, tak ada khauf, tak ada raja. Takut akan Allah. Lepas tu betul dak jalan akidah, tak tahu ke mana. Takut akan Allah. Semayabang betul ke tak? Tak tahu ke mana. Betul ni takut akan Allah. Lepas tu hati betul ke tak? Tak belajar molek, itu bukan takut, sangat berani dengan Allah. Rokok sujud tanpa memastikan betul jalan akidah,
Berani dengan Allah. Rokok sujud tanpa memastikan betul jalanan sembahyang pekoh kita. Rokok sujud. Berani kita dalam keadaan rokok sujud. Hati riak, ujub, takabur, hasad. Rokok sujud kepada Allah. Ini orang yang sangat berani. Tak ada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil orang yang jara'ah. Orang yang berani, orang yang handalang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak takut, nak harap, betul jalan. Itu Imam tadi susung di akabah yang kelima, akabatul bawa'is. Di satu-satu tu Imam tadi akan susung, Imam tadi akan bicara berkaitan dengan sifat yang kepujian yang wajib kita semar ke dalam hati dan sifat kecelaan yang wajib kita tegah dan pelihara daripada hati. Akan dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin. Pergi kepada akabah yang keenam, akabatul qawadih. Imam Ghazali akan cerita berkaitan dengan ikhlas dan riya. Imam Ghazali akan cerita berkaitan dengan ingat akan kurnia Allah dengan bicara ujub. Dia bicara hak berkaitan dengan ikhlas, bicara lawan ikhlas, riya, bicara sentiasa ingat akan kurnia Allah dan bicara berkaitan dengan ujub. Apa dia ujub? Riya apa dia? Ujub apa dia? Riya, ujub ni sifat hati yang membatalkan pahala ibadah. Ini hak dalam kitab Minhajul Abidin. Kena susun molek lah. Macam sebut tadi lah, nak takut akan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan mereka yang berilmu. Orang yang nak buat amal, ilmu tak peduli, bukan orang yang takut. Macam sebut tadi lah, rokok, sujud, akidah macam mana? Iman macam mana? Iman akidah tak pernah peduli pun. Rekah-rekah aja, tak boleh. Rokok, sujud, semayang, pekoh macam mana? Bibi kurang aja, berani. Rokok, sujud, hati riak, ujub, takabur, berani. Berani buat lakonan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang takut akan Allah. Dan orang ni tidak ada harap akan rahmat dan keampunan Allah. Orang nak harap rahmat dan keampunan Allah, dia kena betul jalan. Buat jalan betul, akidah kena betul, sembahyang bang kena betul, hati kena betul. Kita harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan tak betul, tidak ada harapan untuk dapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita minhaj, dia akan bicaralah hak berkaitan dengan hak sakatan fardu ain daripada ilmu tasawuf. Tapi untuk mukadimah, untuk permulaan, kita penawar bagi hati, membicarakan 10 sifat kecelaan, membicarakan 10 sifat kepujian dalam kitab penawar bagi hati sebagai mukadimah, sebagai permulaan kita belajar ilmu fardu ain tasawuf. Sebagai permulaan, 10 sifat kecelaan dengan ghadabnya, pemarah, dengan hasadnya, dengan bakhil, kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia, takabur, ujub, riak. Dan kita pernah bagi hati bicara sifat taubah, sifat khauf, sifat zuhud, sifat sabar, sifat syukur, ikhlas, tawakul, redha dengan qada Allah, ingat akan kematian. Hati dalam kita pernah bagi hati. Yang kesemua ni ada dalam kitab Minhajul Abidin. Dan ada pun had, zakat, barang yang wajib yang dituntut dalam ilmu syariat, maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia, maka fardu atasmu mengetahui akan dia. Hak mana yang wajib kita kerjakan, maka wajib fardu ain kita kena mengetahui akan dia. Kita wajib semayang, wajib tahu bab taharah, wajib tahu bab rukun semayang, wajib tahu bab syarat bagi tiap-tiap rukun semayang. Sampai masa kita nak puasa Ramadan, sekarang ni lambat lagi nak Ramadan. Sampai masa nak puasa Ramadan, wajib fardu ain kena tahu hukum hakam puasa. Sekarang kita tak apa ingat mana dah hukum hakam puasa, tak ada salah apa, sebab kita tak wajib lagi. Sampai dekat nak masuk Ramadan, kita wajib puasa. Maka wajib fardu ain kita mengetahui hukum hakam puasa. Nama kita naik dah. Sampai ada giliran kita pergi Mekah, maka wajib fardu ain kita belajar bab haji umrah. Sekarang ni kita nama tak tahu ke mana lah. Bila giliran kita fardu kifayah, kita belajar bab haji umrah. Sampai masa kita nama naik,
wajib kita tunaikan haji, maka wajib fardu ain kita belajar hukum hakam dia. Kalau tak wajib lagi kita kerjakan sebab kita pun kemampuan tak berapa lagi, giliran pun tak siapa, ilmu bab haji tu fardu kifayah. Ni kena faham pula hak sakatan fardu ain daripada ilmu syariah, yakni ilmu fiqh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah